maka hari ini saya nak keluarkan beberapa statement lah. Pertamanya tentang yang saya dah sebut tadi, tentang YB Syahrin Sungip yang telah menyebut tentang proses pemilihan calon. Sebenarnya benda ni, kalau dulu pernah press tanya, saya pula tanya balik press, siapa Syahrin Sungip? Dia bukan PJ Selangor, aku PJ Selangor. Sepatutnya statement tu tak keluar lah daripada Syahrin Sungip sendiri. Tetapi sebenarnya sepatutnya Dr. Ansari dan juga Ustaz Nasar, dia faham. Mereka pernah menjadi timbalan presiden, naib presiden. Benda yang sama, tak berubah. Tak berubah daripada dulu sampai sekarang, sampai saat sini pun pemilihan calon tak berubah. Apa pun yang dibagi tahu oleh daripada cawangan daripada senarai yang dikeluarkan oleh cawangan kepada kawasan kepada negeri kepada pusat, bukan final. Kita bagi 3 calon yang saya tidak dibenarkan sebut siapa 3 calon tu. Setiap kawasan bagi 3 calon. Tapi at the end of the day, yang decide itu ialah PAS pusat. Kalau katakanlah Meru, tak mau, kita nak letak Dr. Hatta di Meru, contoh, Dr. Rani tak payahlah berhenti, tak apa, kita terima. Jadi itu adalah termasuk dalam strategi dan rahsia parti. Itu yang kita ni. Dan sepatutnya orang yang dah lama dalam parti, seperti Dr. Ansari dan juga Ustaz Nasruddin Mak Isa, kan? Sepatutnya dia tahu benda tu tak berubah pun. There's no such thing pelik lah apa, tak ada. Tak berubah apa pun. Same prosedur, tak ada apa. Ini. Kemudian dia orang juga sebut, bila saya ingat lagi, bila Datuk Mustafa Ali sebut ini adalah agenda UMNO, mereka menafikannya dan mereka minta bukti, dalil ataupun bukti. Begitu juga keterangan statement dikeluarkan oleh Datuk Ansari sendiri, mengatakan bahawa ada usaha di dalam PAS Selangor untuk menghalang kemarahan beliau. Dan diminta, saya pun minta bukti juga. Siapa? Tak ada. Until now, I'm confident Dr. Ansari takkan keluar dari parti. Takkan keluar. Dia dah banyak jasa di dalam parti. Saya selalu bagi tahu dia adalah antara idola saya. Saya cakap begitu. Banyak benda yang kita belajar daripada dia. Sepatutnya dia tunjukkan satu sikap yang lebih terbuka lah. Sebenarnya tak ada langsung menghalang kemarahan, dia tak ada. Kemudian sebenarnya kita nak bagi tahu bahawa kita pun mungkin tuan-tuan pun tahu, tapi mungkin ada kawasan lain pula bersedia mencalonkan dia di kawasan-kawasan tu. Ini saya tak boleh reveal siapa ke kawasan mana. Tapi mungkin ada. Jadi itu, dan kalau tak ada kawasan mungkin pusat pula yang calonkan. Ini saya katakan bahawa itu semua serah pada ni. Kemudian sepatutnya kalau saya sendirilah, kalau orang kata Meru tak mencalonkan saya patut tanya balik Meru, kenapa, apa silap aku? Saya tuan-tuan, saya cakap betul. Saya di Meru tu, sebelum saya naik khutbah, saya bagi tahu. Sebelum saya pergi kuliah, saya bagi tahu. Kalau saya sebagai wakil rakyat, kalau apa silap, bagi tahu saya. Dan I'm available. Every subuh saya dekat masjid. Orang datang bagi tahu saya, Dan minta maaf nak kata, antara orang ramai yang tegur saya, orang UMNO. Orang UMNO yang tegur saya, YB tak boleh. Aku ikutlah apa dia. Sebab saya tak tahu. Saya YB is first time. Saya tak tahu. Saya pun terkejut, saya menang. Tapi maknanya saya first time, orang UMNO ada hantar SMS, YB, sepatutnya YB buat ini. Bagi tahu. YB, ni ada orang UMNO yang sakit, YB pergi tengok dia sekarang juga. Saya pergi. Saya belajar daripada ini. Jadi sepatutnya, macam Dr. Ansari sendiri, kalau dia tahulah Gombak Setia ni, patut tanya Gombak Setia. Cuba tanya YDP sana ke, kenapa tak calonkan dia? Kalaulah tak calonkan. Kalau calonkan tak apalah. Tapi itu, sepatutnya begitu. Sebab kita tengok, seperti mana awal saya katakan tadi, mana-mana pemimpin dalam perjuangan Islam ni, dia naik itu bukan sebab dia hebat. Saya nak bagi tahu. Sebab tu saya juga pernah quote dalam artikel yang baru ni keluar. Saya mengatakan bahawa dalam PAS ni, Presiden PAS pun pernah tinggalkan PAS. Naib Presiden pun pernah tinggalkan PAS. Tetapi orang PAS dia masih duduk lagi dalam perjuangan PAS itu sendiri. Jangan ingat kita keluar ni, kita bawa. Saya rasa tidak ada efek apa-apa. Ini bukanlah kita nak kata ni, tapi maknanya kita kena ingat kita naik ni atas saya menang ni atas tiket PAS. Bukan atas tiket individu. Bukan.
Ini. Jadi saya berharaplah. Saya cukup berharap Dr. Ansari dan siapa saja pemimpin lain cuba muhasabah diri sendiri. Saya frankly speaking lillahi ta'ala, saya pernah hantar SMS kat beliau dan pernah telefon beliau minta anytime. Ni masa dan juga ni masa dia untuk kita berjumpa. Saya offer balik dia jadi angkat lantik dia balik jadi ahli perhubungan. Kita bukan saja kita hantar surat, kita hantar ni SMS, kita hantar ni SMS apa semua, tapi dia tidak jawab. Tak jawab. Ni telefon pun sekarang pun memang tak jawablah. Tapi maknanya kita minta supaya dia ni bukan saja tak jumpa kami dalam perhubungan. Saya dipahamkan banyak hari ni pun ada satu press conference yang dibuat di rumah beliau. Yang kita nampak benda ni, minta maaf nak kata, is damaging to himself. Kita tak mau benda ni berlaku. Tak mau benda berlaku. Dia akan damage dia sendiri. Dia sebab parti ni dia ada kekuatan dia sendiri, insya-Allah. Allah Allah. Dapat telefon, saya bukan pernah sekali tu dia angkat, saya kata Datuk tolong ni bagi kita masalah bila masa kita berjumpa. Lepas tu dia kata nanti, tapi tak bagi lagi jawapan. SMS pun dia tidak ada jawapan. Saya bagi benda-benda tu. Kalau dia menafikan, wallah sampai lillahi ta'ala saya ni. Apa dia? Tindakan apa? Ya, nampak begitu. Itu saya katakan tadi bahawa why not? Kita dalam Islam ni kita ada banyak tokoh-tokoh yang kita boleh buat sebagai contoh. Contoh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ni hebat tak hebat dia, sebelum Islam lagi dia perang, dia menang. Dan dalam masa dia tengah menang tu dan banyak peperangan tu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar turunkan pangkat dia. Turunkan pangkat jadi askar biasa saja. Sebab tak mau orang kata, oh menang ni pasal Khalid bin Walid. Menang ni pasal Khalid bin Walid. Bukan Khalid Samad bukan. Khalid bin Walid. Jadi, nak kata kemenangan ni kerana Allah. Khalid bin Walid dia terima. Dan dia tidak berhenti peperangan, dia teruskan berjuang. Ini dia. Jadi maknanya, saya mengatakan bahawa saya menasihatkan lah. Bukan kata nak nasihatkan nak kata nasihat, Dr. Ansari ni ilmu lebih pada aku kot. Jadi bukan kata nasihat, cuma nak bagi tahu, mengingatkan supaya kita muhasabah diri kita balik. Sebab saya minta maaf nak kata, saya berbalik ke Sabah kan. Sabah ke Keningau saya pergi pun, orang sana pun pertikaikan benda-benda macam ni. Jadi benda tu nampak negatif on his side. Saya setuju apa yang kata Cikgu Pa dalam dia punya wawancara di dalam harakah tu, bahawa damage untuk parti itu saya kata minimal lah. Minimal. Tapi kita hendak, saya perlu yakin insya-Allah kita boleh bertemu, dan dalam Badan Perhubungan pun kita lantik 2-3 orang untuk bertemu beliau, dan berharap beliau boleh bagi ruang dan masa untuk beliau boleh jumpa dengan semua kalau tak semua pun Badan Dewan Harian dalam Perhubungan, iaitu Persujaya dan juga tiga-tiga timbalan Persujaya dan juga Bendahari dan juga Ketua Perangan, Ketua Dewan-Dewan, untuk beliau mencurahkan apa saja yang yang dia tak perhatilah. Saya masih yakin dua-dua orang tokoh tak mungkin tinggalkan perjuangan PAS. Cuma itulah, kita alhamdulillah bila keluar daripada Cikgu Pa punya teguran-teguran ni, kita berharap, dan juga pimpinan PAS ni, kita harap pusat, kita berharap benda ni bagi buka hati mereka untuk bertemu kami lah, bukan untuk bertemu media-media yang kita kata pro UMNO ni untuk membalas satu ni. Ini tak betul. Pihak Media PAS melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Media PAS asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.